Mari kita 我 berdoa. 们祷告， Kami bersyukur karena Tuhan memilih kami. 感谢主，因为你拣选我们。 Kami bersyukur karena Tuhan membuka hati kami. 谢谢主耶稣，你已经打开我们的心。 Kami bersyukur kami diberi kemampuan untuk percaya kepada Yesus. 感谢主，你给我们能力来相信耶稣基督。 Kami bersyukur Roh Kudus telah dicurahkan ke atas kami 感 semua. 谢主，圣灵已经浇灌在我们的身上。 Bersyukur kami boleh hidup sebagai orang percaya. 感谢主，我们已经或者成为一个信主的人。 Bersyukur kami boleh terus mengikut Tuhan. 感谢主，你给我们机会继续跟随主耶稣。 Bahkan kami bersyukur Tuhan akan terus memelihara kami. 感谢主耶稣，因为每天主耶稣牧养我们每个人， Bahkan sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. 直到主耶稣第二次再来， Ataupun sampai kami menyelesaikan hidup kami. 或者当我们走完这个世界的道路。 Kami bersyukur karena kami percaya Tuhan tidak pernah gagal. 感谢主耶稣，因为我们知道主耶稣没有失败过。 Dan Tuhan dalam pemeliharaan yang penuh kasih setia. 在主耶稣的牧养，我们每一天主耶稣充满爱。 Kami ingin belajar firman-Mu 我 Bapa. 们很想学习主的话， Berbicaralah kepada 求 kami 你对我 semua. 们说话。 Dalam nama Tuhan Yesus kami 靠 berdoa. 耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。 Saudara, kita akan belajar satu topik yang sangat penting. 弟兄姊妹们，我们要学习一个非常重要的题目。 Pengantara perjanjian yang baru. 主耶稣成为中保，带我们进入最新的应许。 Kita akan membaca bersama-sama surat Ibrani pasal 8 dan 我们要 pasal 9. 一起来看希伯来书第8章。 Pasal 8 ayat 1 dan 2 dalam bahasa Mandarin lebih dahulu, kemudian pasal 9 ayat 11 sampai 15 dalam bahasa Indonesia. 希伯来书第8章，我先用中文来念，以后第9章由英文来念。我们所讲的是，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边，在圣所，就是正帐幕里做这事。这帐幕是主所指的，不是人所治的。 Pasal 9 ayat 11 sampai 15. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya. 都经到此，你们蒙上帝福气。如果你们不但听到，并且行道。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， praktek keagamaan dan kepercayaan 一个宗教的这个仪式，还有信仰的仪式， ini khususnya pada masa-masa lampau. 这个事情是对
以前的事情。 Hampir semua manusia di seluruh dunia. 每一个在世界上的人， Jadi saudara, agama-agama suku, agama-agama dari kebudayaan tertentu, semuanya mengenal mengenai korban. 宗教风俗，大家都认识关于献祭或者牺牲品。 Di Afrika mengenal itu praktek-praktek korban. 在非洲很多牺牲祭物， Di Amerika Selatan maupun juga di Amerika Utara, yaitu suku-suku Indian, semuanya mengenal korban. 在南美洲很多的印第安人，他们也认识关于祭物。 Kemudian saudara di Asia juga hampir semuanya mengenal korban. 在亚洲，他们也是明白什么叫做献祭。 Walaupun kita tidak terlalu tahu bagaimana dengan suku-suku aborigin di Australia dan kepulauan yang ada di sekitar Australia. 我们也不知道在这个澳大利亚的原住民阿波尼金，他们有没有这样的风俗？ Tapi kemungkinan besar mereka juga mengenal mengenai praktik korban 但 itu. 是多数他们知道关于献祭的事情。 Kecuali ya saudara di daerah-daerah Eropa. 除非在欧洲的人， Saudara, yang jelas mereka mengerti bahwa mereka harus mempersembahkan korban kepada yang ilahi yang ada di 所以 atas. 每个人都想办法献一个牺牲或者祭物献给上天。 Mengapa? 为什么？ Karena mereka tahu, mereka berusaha mencari perkenanan dari yang di langit atas hidup 每 mereka. 个人都希望是上天的这个上天的能够好好接受，快快乐乐接受我们的祭物。 Kayak itulah saudara di Athena ketika Paulus berjalan-jalan di kota itu. 所以在阿黛纳，这个保罗当他走在路上的时候， Lalu Paulus mengatakan, wah kalian sungguh beribadah kepada dewa-dewa kalian. 那么保罗对他们说，对亚甸人说，你们很敬畏鬼神。 Saudara, pemahaman dari orang-orang di Athena itu luar biasa. 在亚甸的人，他们很特别， Mereka mencoba untuk beribadah kepada semua dewa, ilah yang mungkin dikenal. 亚甸人想办法，每一个鬼，每一个神，他们都敬拜。 Jadi saudara, mereka coba mendirikan kuil-kuil, tempat-tempat ibadah supaya mereka boleh mencari perkenanan. 所以他们到处建筑庙，让他们觉得上天能够对他们快乐欢喜。 Mungkin mereka sudah mendirikan ratusan kuil. 可能他们建筑了好几百个庙， Saudara, mereka berusaha memperkenan. 他们想办法使上天快乐。 Tapi mereka juga bingung, apakah ini sudah komplit? 他们觉得是不是这已经足够了？ Aduh, siapa tahu masih ada yang belum komplit. 他们觉得可能还有缺少的东西。 Siapa tahu ada satu dewa atau satu ilah yang belum kita sembah. 他们觉得可能有某一个神仙或者鬼，他们还没有拜， Maka mereka mendirikan sebuah kuil. 所以他们就建筑一个庙。 Lalu ditulislah kepada Allah yang tidak dikenal. 所以这个庙他们就写我拜不认识的神。 Mereka belum tahu Allah yang belum dikenal itu. 他们不知道他们所拜的是谁。 Sekiranya mungkin Allah yang tidak dikenal inilah tetap berkenan kepada 让 mereka. 他们所拜的这个不认识的神能够很欢喜快乐接受他们。 Itulah yang dituliskan oleh Paulus itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17. 这就是保罗在第17章所写的。 Saudara, akhirnya Paulus katakan, aku mendapati di antara semua kuil-kuilmu itu satu, yaitu Allah yang tidak dikenal. 所以他就说，我有幸的时候观看你们所敬拜的一座坛，上面说着为色之神。 Nah saudara, kuil inilah yang menjadi titik berangkat Paulus untuk memberitakan Injil kepada 那么 mereka. 保罗看见这个庙，
他就开始要传福音。 Allah yang tidak kamu kenal inilah yang aku mau beritakan kepada 这 kamu. 不是他们说没有认识的神，这个神我要介绍给你们。 Saudara, kalau manusia jujur pada dirinya, 弟兄姊妹们，如果人对自己诚实的话， sebetulnya hati nurani mereka menyadari perlunya mediasi antara manusia dengan yang di atas. 其实每一个人都知道，他们需要一个媒体，让这个媒体带他们认识上天。 Itulah mengapa agama kepercayaan yang lama selalu ada korban-korban. 所以，如果我们看旧的信仰、旧的宗教，每一个宗教都有一个献祭。 Karena itu dalam perjanjian lama diungkapkan bagaimana banyak suku-suku bangsa yang beribadah mempersembahkan korban-korban termasuk manusia. 旧约很多的记载，很多人用这个牺牲品，包括牺牲人献给上天。 Karena banyak suku-suku bangsa di sekitar Israel itu mempersembahkan korban termasuk manusia kepada dewa-dewa yang mereka 以色列 percayai. 的很多宗族，他们拜的鬼神就把人当作祭物。 Walaupun memang Tuhan dalam perjanjian lama mengatakan Israel tidak boleh mempersembahkan manusia untuk korban 虽 kepada 然在 Tuhan. 旧约已经记载，以色列不可以把人当作祭物。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊 Dari 妹们， sini kita melihat bahwa manusia itu sadar bahwa dia membutuhkan pengantara. 在这里人很知道，他们需要一个中间人，或者需要一个媒体。 Sebab itulah di dalam perjanjian lama khususnya Taurat Tuhan mengatur adanya korban-korban, upacara korban untuk bangsa Israel. 所以在旧约，神已经安排给以色列人很多关于祭物、献祭物的规矩。 Saudara, karena itulah nanti tahun depan menjelang kematian dan kebangkitan Tuhan selama 7 minggu itu, saya akan memberikan tema-tema mengenai korban-korban dalam perjanjian lama. 所以明年的这个复活节还有受难节，我要讲关于一些祭物的事情。 Ini jarang sekali dikhotbahkan di 这 gereja. 很少人讲这个道理。 Bagaimana itu ada korban pagi, korban petang, lalu ada korban penebus salah, korban pendamaian dan sebagainya. 很多的祭物有早上的祭物，有下午的祭物，有这个和平的祭物，其他的祭物。 Itu semua punya fungsi-fungsi bagi umat Israel. 每一个祭物对以色列人都有一定的用途。 Dan bagaimana itu akhirnya digenapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 那么怎么样这些事情在基督耶稣的身上已经成就？ Karena itulah saudara, sebagai umat Kristen kita harusnya mengerti apa yang difirmankan Tuhan bagi kita. 我们基督徒应该明白主对我们所说的是什么， Bukan sekedar percaya Yesus masuk surga selesai. 不是说你们相信耶稣进天堂已经结束。 Saudara, kita jangan berpikir sesederhana itu. 你不要觉得你信耶稣这样简单。 Saya betul-betul sangat-sangat sedih dengan manusia zaman sekarang. 我心里非常对现在的人非常伤心。 Banyak orang Kristen mau jadi Kristen tapi instan. 他们很多的这个人要成为基督徒，但是要做一个速断速戒的基督徒。 Coba saudara kalau setiap hari makan mie instan, semuanya makan yang instan, saudara pasti akan rusak tubuhnya dan maaf cepat mati. 如果你们常常吃那个简单的米，那么面，那么你要生命能够缩短。 Pernah ada itu mahasiswa di kuliah di luar negeri supaya irit dia tiap hari makan mie instan, akhirnya dia mati setelah lulus kemudian mati. 有的学生在外国读书，为了要节省，就单单吃面，那么最后吃到死掉。 Saudara, menjadi orang Kristen itu bukan sekedar yang sederhana instan begitu. 不过成为一个基督徒，不要成为一个简单的基督徒。
Saudara pikir penjahat yang di sebelah Yesus itu sederhanakah? 是不是你觉得在这个主耶稣右边的这个强盗是一个简单的人吗？ Wah, cuma hanya ngomong, Tuhan, kalau engkau datang sebagai raja, ingat aku ya. Oh, hari ini juga kamu ada bersama aku di Firdaus. Sederhana itukah? 是不是这样简单？主啊，你纪念当末日的日子，你纪念我。主耶稣说，今天你要跟我在乐园里面，是不是这样简单？ Saudara, pemahaman penjahat itu dalam sekali. 那么这个强盗的心思意念非常的深奥。 Saya percaya dia mengungkapkan kalimat itu, dia sudah mendengar cukup banyak mengenai Yesus. 我相信当他讲这一句话，因为他认识主耶稣已经很深入。 Sampai di atas kayu salib itu dia mengatakan, kita layak dihukum mati, tapi dia tidak layak. 以至于在十字架上说，我们是配的被处死，神不配被处死。 Pengertiannya apa? Kita layak mati karena kita telah berbuat jahat. 意思就是说，我们应该死，因为我们的罪恶很多。 Tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang jahat. 但是他没有做任何犯罪的事情， Tidak sepantasnya dia dihukum 他 mati. 不配被钉在十字架上。 Tapi dia mengeluarkan statement yang sangat penting. Kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. 但是他有一句话非常重要：如果你来的是成为天国的王，你要纪念我。 Penjahat itu betul-betul tahu yang sedang disalibkan ini adalah yang berkuasa. 这个强盗知道被钉在十字架上的是掌权者。 Saudara, iman Kristen itu bukan iman yang sederhana. 弟兄姊妹们，一个基督徒的信心不是简单的信心。 Saudara, kalau belajar Alkitab dengan baik-baik, semua orang yang mengaku Yesus di dalam perjanjian baru Injil itu bukan pengertian yang sederhana. 如果你们知道，在新约说的每一个人相信耶稣，不是一个简单的事情。 Kepada perwira sampai Tuhan katakan, iman yang sebesar ini tidak kutemui di antara orang Israel. 在主耶稣对这个百夫长说：“这样的信心，我在整个以色列人找不到。” Saudara, iman Kristen bukan iman yang sederhana. 弟兄姊妹们，这个基督徒的信心不是一个简单的信心。 Iman Kristen adalah iman yang betul-betul menaruh pemahaman yang tepat tentang Tuhan. 基督徒的信心是要真正认识我们所信的主是谁。 Sehingga jikalau saudara tidak mengenal Tuhan secara tepat, itu bukan iman Kristen. 如果你不能认识我们的主，真正认识，这不是基督徒的信心。 Karena itu John Stott mengatakan, saudara, kekristenan memang kelihatannya luas sekali. 转身说，基督徒好像是布满了整个世界， Kelihatannya luas sekali, 看来非常的宽阔。 tetapi dangkal. 但是基督徒很宽阔，但是很简。 Karena banyak orang Kristen yang pemahaman tentang Tuhan dan firman Tuhan begitu dangkal. 因为很多的基督徒对基督教的信仰完全不认识。 Kayak itu kalau Tuhan sampai pernah mengatakan nanti akan datang waktunya banyak orang yang meninggalkan Tuhan. 所以主耶稣说，到了主的日子的时候，很多人离开主耶稣。 Di masa-masa aniaya akan banyak orang yang menyangkal Tuhan. 在虐待的时候来的时候，很多人不要认识耶稣。 Mengapa? 为什么？ Imannya dangkal. 因为他们的信心非常的很浅。 Karena tidak mau belajar firman. 因为他们不要学习神的话， Maunya denger yang seneng-seneng. 他们要听到那些快快乐乐笑话的道理， Maunya mendengar yang enak di kuping. 他们很想听道理，他们的耳朵非常的快乐。 Oh enak ya rasanya sejahtera saya ke gereja ini. Firman Tuhannya sangat menyentuh hati saya. 我来到这个教会，我的心快乐，因为主的话使我快乐。 Bukannya mencari
apakah Tuhan berkenan kepada ibadah saya? 但 Bukan. 是你们没有找我来到教会，是不是上帝接纳我？ Tapi yang dicari cuma saya seneng ke gereja. 但是来到教会，只有觉得如果我心快乐， Yang demikianlah yang banyak didatangi oleh orang-orang, saudara. 这样的教堂很多人爱去。 Tapi coba yang belajar firman dengan baik-baik. 但是如果一个教堂真正学习 Aduh, 神的道理， berat. 非常很难。 Apalagi nyindir sana nyindir sini. Aduh, hati saya makin luka. 因为那个牧师一直这边这个技校那边一直侮辱这个，我的心非常的伤痛。 Saudara, kalau ditegur sama firman bukannya kita malah mau memperbaiki diri, itu berarti engkau bukan umat pilihan Allah. 如果借着主的话来指责你，你不能接受，你就是不是上帝的儿女。 Saudara yang dikasih oleh 弟 Tuhan. 兄姊妹们， Karena itulah saudara, nanti tahun depan kalau Tuhan berkenan, biarlah tema-tema itu mengenai korban betul-betul bisa dipahami oleh setiap 所以 kita. 下一年如果主许可的话，每一个讲题就是关于牺牲祭物的事情。 Dan saya harap hamba Tuhan yang berkhotbah betul-betul mengkhotbahkan firman Tuhan. 并且我很希望每一个传道人能够真正把主的话传开， Karena itu pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. 因为每一个传道人都要对上帝负责。 Saudara, Yesus mengerjakan pengantaraan perjanjian yang baru. 所以主耶稣升天是保证我们进入新的应许。 Kalau perjanjian yang pertama itu adalah perjanjian lama. 如果这个旧的应许就是旧的约旧约。 Saudara, perjanjian yang pertama, perjanjian lama itu banyak korban-korban. 旧约里面很多的祭物， Mereka kebanyakan diwakili oleh burung tekukur atau merpati. 他们都是什么祭物？就是用鸽子作为献祭， Diwakili oleh tanda petik domba-domba. 也是一些羔羊做献祭， Juga diwakili oleh lembu. 还有牛 Ya. 做献祭， Jadi ada 3 macam. 有3种。 Yaitu binatang-binatang yang dipakai. 这个被使用的畜生有3种。 Saudara, penulis Ibrani sangat mengerti itu. 希伯来书的非常明白这一件事情。 Karena itu kalau saudara membaca surat Ibrani, saudara sebetulnya sudah membaca perjanjian lama. 如果你已经读完希伯来书，意思就是说你已经读完整个旧约。 Khususnya berkenaan dengan kemah suci dan seluruh upacara perjanjian lama. 特别当你读到这个圣洁的帐篷里面，意思就是说你已经读了整个旧约。 Saudara, apa yang Yesus Kristus kerjakan? 主耶稣所做的是什么？ Yesus adalah pengantara perjanjian baru. 主耶稣是这个进入新的应许的一个保证人。 Pengantara perjanjian yang baru adalah pengantara yang sempurna. 主耶稣是保证进入新的应许，他是一个非常完全的人，完全的神。 Saudara, Allah adalah Allah yang sempurna. 我们的神是完全的神， Manusia adalah manusia berdosa. 人是满有罪恶的人。 Sehingga saudara, perjanjian antara Allah dan manusia tidak bisa itu win-win solution, tidak bisa. 那么人对神的一个应许或者是一立的约，不能妥协。 Kalau kita perjanjian di dunia ini sudah banyak kan win-win solution. 如果我们在这个世界所立的约，都是要找每一个人的好处。 Mau beli mobil, mau beli sepeda motor, mau beli rumah, memang ada perjanjian, tapi semuanya win-win solution. 买后这个汽车，买物质，每一个人双方都有利益。 Ataupun ketika ada masalah, sudah dipanggillah pengacara untuk menolong 2 orang yang bermasalah, maka dicari win-win 那 solution. 么，如果你2个人双方都有事情的话，就叫辩护师来解决他们的困难。 Semua saling menguntungkan. 每一个人都有自己的利益。
Tapi bagaimana Allah yang sempurna dengan manusia yang berdosa? 但是上帝是完全的神，如何对待一个这个有罪恶的人？ Tuntutannya harus tuntutan Allah yang sempurna, bukan? 所以说，控诉的是这个惩戒的神。 Tuntutannya tidak mungkin dari manusia yang berdosa. 那么要求的应该是从神的要求，不可能从我们罪恶的人。 Karena itu perjanjian lama mengenai korban-korban betul-betul Tuhan menunjukkan pengen kesempurnaan. 所以在旧约的一切祭物，上帝很想有一个很完全的祭物， Dombanya pun tidak boleh bercacat. 就所献的羔羊不可以有残废。 Jadi saudara, burung tekukur, domba dan lembu itu semuanya harus yang sempurna. 无论是鸽子，无论是羔羊，无论是牛，都要健健康康。 Imamnya yang nanti mempersembahkan korban, 那么大祭司把这个祭物献给神， imamnya sendiri juga harus sempurna. 那个做祭司的也是应该很完全的祭司， Sebab itu imamnya juga harus mempersembahkan korban. 所以祭司自己也应该要献祭。 Siapa tahu dia ada dosa, 有不知道这个祭司有没有罪恶， kayak itu dia harus persembahkan korban dulu. 所以他应该要把这个祭物献给神。 Tapi karena tidak tahu apakah Tuhan berkenan apa tidak. 但是我们不知道上帝要不要悦纳这个祭物。 Apalagi kalau setahun sekali imam besar masuk ke ruang maha kudus. 一年一次祭物，这个大祭司进入圣洁的帐幕里 Tuhan 面， berkenan atau tidak? 神悦纳这个祭司吗？ Karena itulah kakinya diikat oleh tali 所以这个脚他被绑起来， dan dikasih bunyi-bunyian. 并且有响声， Talinya cukup panjang supaya sampai keluar. 所以这个绳子很长，直到外面。 Imam besarnya ke sana kemari, kalau masih bunyi kerincing, masih 如果 hidup. 还有声音的话，表示说这个祭司还是活着。 Tapi kalau terus diem, ndak bunyi-bunyi, waduh gimana ini? 如果祭司没有声音， Kayak itulah talinya ditarik-tarik. 那就是这个绳子要拉起来。 Ketika ditarik-tarik, imamnya menanggapi tarik juga, wah masih hidup. 如果拉起来的时候，祭司有反应，意思说祭司还活着。 Saudara, itulah kesempurnaan yang Tuhan tuntut. 弟兄姊妹们，这是神所要求的完全。 Yesus tidak berdosa. 主耶稣没有犯罪， Yesus pada waktu dilahirkan, dia dikandung oleh Roh Kudus. 主耶稣降生的时候，有圣灵来感应。 Jadi saudara, kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaan yang tidak berdosa. 所以主耶稣是一个完全的人。 Ketika dia dicobai, dia sempurna, melawan pencobaan dan tidak jatuh dalam 当主耶 dosa. 稣被试探的时候，因为他是完全的神，所以他得胜这个试探。 Di dalam kehidupan pelayanannya, dia sampai menantang ahli Taurat orang Farisi. 在主 Mana kesalahan saya? 主耶稣 Tunjukkan. 在这些法利赛人，在这个一些宗教领导说我的罪在哪里？ Tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan. 没有一个人能够证明， Kecuali dalam satu hal. 只有一件事情， Yang diperalat oleh ahli Taurat dan orang Farisi. 那些法利赛人售卖、利用一些买国贼， Pengakuannya sebagai anak manusia, sebagai Mesias. 他的承认是人子， Pernyataannya bahwa dia mengampuni dosa manusia. 但他说他已经赦免人的罪。 Kelakuannya yang seolah-olah seperti Allah, inilah yang dianggap penghujatan dan mereka akhirnya menghakimi Yesus, membunuh Yesus. 因为神的一举一动好像主耶稣的一举一动好像神，他们就拿这个错误来指责耶稣犯罪。 Sebetulnya saudara, kalau orang-orang di luar Kristen menanyakan, Yesus nggak pernah ngakui diri sebagai Tuhan. 所以很多的不是基督徒说，主耶稣没有承认他是神， Yesus tidak pernah mengakui dirinya sebagai Allah. 主耶稣没有是说他是上帝。 Saudara nggak usah kaget.
你们不必惊慌， Saudara tidak perlu khawatir 你们不必奇怪， karena Injil penuh dengan pernyataan bahwa Yesus adalah Sang Ilahi. 因为福音书里面很多述说主耶稣就是至高者。 Murid-murid mengakui dia sebagai Tuhan dan Allah, itu sendiri sudah menunjukkan hal itu. 他的门徒已经承认他是神。 Ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama menghukum Yesus karena dia mengakui sebagai anak Allah. 法 Itu 利赛 jelas. 法利赛人他们也是说，主耶稣是神的儿子。 Jadi orang-orang yang bukan Kristen itu yang menyerang pemahaman iman Kristen, jelas mereka tidak tahu mengenai latar belakang kitab suci. 非基督徒他们说主耶稣不是神，因为他们不知道圣经的背景。 Saudara, karena itulah kita bersyukur karena data-data begitu banyak 所以 sekali. 我们感谢主，因为很多的事情证明了， Karena itulah saudara, Yesus kemudian mengorbankan dirinya sendiri. 主耶稣最后牺牲他自己。 Karena itulah dalam Ibrani sudah disebutkan kalau imam-imam besar mempersembahkan korban untuk berkenan kepada Tuhan. 在希伯来书哪里有写，他们就献祭物，为了要讨神的喜悦。 Tapi beda dengan Yesus Kristus. 但是耶稣基督不一样， Dia tidak memerlukan korban-korban yang lain. 主耶稣不需要别的祭物， Tapi dia mengorbankan dirinya sendiri. 主耶稣牺牲他自己。 Dan seolah-olah digambarkan dalam tulisannya ini. Dia membawa darahnya sendiri ke hadirat Allah yang Maha Kudus. 所以他自己带着他的宝血，从这个神的宝座面前， Darah yang sempurna. 一个很完全的宝血， Kehidupan yang sempurna. 他有一个很完整的日常生活， Kehendak Allah yang digenapi secara total. 他已经完全完成了神的要求。 Saudara, inilah suatu gambaran yang luar biasa 弟兄 sekali. 姊妹们，这是一个非常特别的画面。 Saudara, di dalam teologi ada perdebatan mengenai ini. 在神学里面有很多辩论这个事情， Mengapa harus darah? 为什么应该是血？ Semua sadar sesuai dengan imamat, di dalam darah terkandung nyawa. 所以每个人都觉得知道，在圣经里面，血里面有生命。 Itulah mengapa saudara dan saya selalu periksa darah. 所以我们每个人常常去查血， Ya, ada penyakit apa di situ dari darah kita? 是不是借着我们的血能够知道有什么病菌？ Mungkin kolesterolnya tinggi, 可能有这个有某一个病在血里面， mungkin asam uratnya tinggi dan Konang- seterusnya. 有其他的事情。 Mungkin kekurangan kalium, kekurangan kalsium, natrium dan sebagainya. 还有很多很多的因素没有在他的身上， Penyakit diketahui. 那么这个病菌已经知道了， Itu harus cepat-cepat perbaiki diri. 所以我们要改变自己。 Saudara, bagaimanapun juga ini pernyataan Alkitab. 这是这个圣经所说的， Dan kita tidak bisa menyangkal pernyataan Alkitab. 我们不能否认圣经的意思。 Namun dalam perdebatan teologi itu mengatakan apa, saudara? 但是在神学，他们辩论的是什么？ Yesus berkorban untuk mengampuni dosa. 耶稣牺牲为要这个赦免人的罪， Lalu pada waktu Yesus mengorbankan dirinya, 所以主耶稣就牺牲他自己。 jadi dia mempersembahkan korbannya kepada siapa? 所以他把自己的牺牲献给谁？ Apakah dia membayar utang dosa itu kepada Tuhan atau kepada si iblis? 所以他诉说就是这个罪，是不是还给鬼、魔鬼，或者还给神？ Saudara, memang ada sebagian yang mengatakan itu itu dibayarkan kepada si iblis. 弟兄姊妹们，有的人说这个血是还给鬼， Tapi saya tidak setuju dengan pandangan itu. 但是这个事情我完全不承认。 Mengapa? 为什么？
Memang betul iblis adalah seolah-olah penguasa dosa. 我们好像是魔鬼掌权了我们的罪。 Alkitab mengatakan dia adalah bapa segala dusta. 圣经说，鬼是整个罪恶的父亲。 Tetapi saudara, kita harus tahu satu hal. 但是我们应该明白一件事情， Saudara, kalaupun itu iblis, iblis pun adalah dari malaikat, ya, Sure. malaikat yang dicipta Tuhan. 虽然他是鬼，但是鬼是从天使长来神所造的， Karena dia melawan Tuhan, 因为他反抗神， dia berdosa. 他犯罪， Tapi seolah-olah dia sebagai penguasa dosa. 但是好像是他掌握整个的罪恶。 Tapi saudara harus tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa iblis pun akan dihukum selama-lamanya. 但是弟兄姊妹们知道，鬼也要受永恒的刑罚， Dia bukan penguasa dosa. 他不是掌权这个罪恶。 Kayak itu kalau ada gambaran di neraka itu si setannya itu pakai garpu tiga itu kemudian nyodok-nyodok kita kayak film kartun Tom and Jerry. 所以，如果我们看一幅图画，好像那个鬼带着一个扇剑去刺杀那些这个压迫，或者是对那些在地狱里面的人， Supaya saudara jatuh ke hukuman api neraka. 并且让你堕落在这个火当中， Mau lompat-lompat nggak bisa diituin terus masuk. 你不能出来，因为这个鬼带着宝剑。 Saudara, itu gambaran manusia yang salah. 这是人的错误的想象。 Tapi Alkitab menyatakan, apalagi kitab Wahyu, bahwa iblis akan dihukum selama-lamanya. 但是圣经告诉我们，魔鬼也要得着永远的处罚。 Selain itu Tuhan yang mencipta manusia. 是上帝创造人， Sehingga kita hutang nyawa kepada Tuhan. 所以我们是欠神的生命的债。 Jadi manusia berdosa bukan hutang kepada si iblis, tapi hutang nyawa kepada Tuhan. 人犯罪不是欠人这个魔鬼的债，乃是欠神的债。 Sehingga saudara Tuhan Yesus digambarkan di sini Ibrani pasal 9, dia membawa darahnya sendiri ke tempat kemah surgawi ke hadapan Tuhan. 所以在这里，他自己带着他的血，他进入至圣洁的帐幕里。 Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah gambaran kesempurnaan Yesus sebagai pengantara yang 这就是告诉我们，主耶稣成为中保证主耶稣是一个很完全的神。 Yang kedua, Yesus adalah pengantara yang kekal. 就是主耶稣也是一个中保，他保证我们得着永远的生命。 Allah itu kekal. 主耶稣神是永恒的神， Manusia itu fana. 那么人是虚空的人， Sehingga dibutuhkan pengantara yang tetap tidak pernah terputus, bersifat kekal. 所以人是暂时性，神是永恒，需要神来给我们永恒的生命。 Saudara, perjanjian lama imam besar selalu berganti. 所以如果在旧约，大祭司常常每一次都是换上， Karena imam besar seperti Harun pun mati. 因为好 Dan 像 yang lainnya juga mati. 好像亚伦大祭司他也是去世， Imam-imam Lewi pun semuanya mati. 很多大祭司从利未人，他们也是死， Semuanya bersifat fana. 每一个人都是暂时性。 Kita bertanya kembali, bagaimana dengan pemimpin agama? 我再问你们，这个宗教的领导怎么样？ Semua pemimpin agama juga mati. 每一个宗教领导也是死， Dan mereka tidak pernah bangkit. 他们不能复活， Hanya satu, 只有一位 Yesus. 耶稣基督。 Yesus telah mati, 耶稣基督已经死， tapi kematiannya menjadi korban bagi kita 但 semua. 是他的死成为我们每个人的牺牲。 Namun dia tidak mati selama-lamanya, 他不是永远死， tapi dia bangkit. 但是他复活， Sehingga dia menjadi pengantara yang pasti. 他成为一个
正式的保证人。 Karena itulah mengapa saudara peringatan kenaikan Yesus ke surga itu penting sekali. 所以我说，主耶稣升天的今天的日子是非常重要。 Surat Ibrani menggambarkan bagaimana dia naik ke surga, menjalankan semua tanda petik yang dituntut oleh Tuhan. 所以希伯来书他说，主耶稣上到天上，他完成每一件神要他做的事情。 Dia memang duduk di sebelah kanan 他 Allah. 坐在上帝的右边。 Tapi Ibrani mengatakan dia menjadi pengantara yang kekal. 希伯来书说，主耶稣已经成为永恒的保证。 Karena itu ketika saudara dan saya memperingati kenaikan Tuhan, kita harus selalu merenungkan fungsi kepengantaraan Yesus itu. 所以你与我纪念主耶稣的升天，我们常常应该要明白主耶稣为什么成为中保。中保就是保证我们能够跟上帝联系， Sehingga kita akan semakin mencintai Yesus. 以至于我们更爱主耶稣。 Saudara, manusia itu fana. 弟兄姊妹们，我们人是暂时性， Kita membutuhkan yang kekal. 我们需要永远的生命。 Dan pengantara kita itu adalah pengantara yang kekal. 那么我们的中保，我们的保证人是一个很永恒的神。 Selain dia sempurna, 他除非已经很完全的神， dia juga kekal. 他是永恒的神。 Keilahian Yesus inilah yang menjadi jaminan bagi 主 kita. 主耶稣的圣性担保我们每一个世界上的人。 Dan kemanusiaan Yesus menjadi keabsahan. 主耶稣的这个人性成为已经证实了一切。 Sebagai manusia dia harus mencurahkan darah. 成为我们人，他成为人，他应该要流出他的宝血， Dia harus mewakili manusia. 他应该要代表人。 Binatang tidak bisa mengganti manusia. 动物不能代替人。 Itulah mengapa sudah agama-agama kuno kebanyakan yang tidak mengenal Tuhan, kebanyakan mempersembahkan manusia. 所以以前的这个宗教，当他们还没有知道上帝是谁，所以他们只把人献给这个上天。 Karena itulah beberapa bulan yang lalu ketika saya membuka Facebook sudah ditemukan mumi yang masih boleh katakan sempurna. 所以我曾经查到关于一种墓碑，就是已经去世的尸体， Seorang gadis remaja 是一个年轻的女孩子 diikat. 被绑起来， Ya, dia mau dipersembahkan oleh satu suku di Indian. 她是要献给某一个印度族来献给上天， Dia ditaruh di tempat persembahan. 放在祭坛上， Seolah-olah persembahannya harus yang sempurna. 好像是如果献给上天的祭物，应该要很完全， Seolah dewanya supaya berkenan. 让这个神仙能够接受这个祭物。 Boleh kata mumi itu seperti masih utuh. 好像这个尸体还是很完整。 Saudara, itu semua memberikan suatu pemahaman kepada kita 这 semua. 一切让我们能够明白， Dalam hati manusia mengerti, mengetahui 让在心里人的心知道， kepada Tuhan harus sempurna. 对神应该是完全。 Namun ada satu pengertian yang kurang, yaitu harus kekal. 但是有一件事情需要知道，应该是永永远远。 Yesus jadi manusia, 耶稣成为人， tapi dia juga adalah Allah. 但是耶稣也是神， Korbannya adalah korban yang sempurna, 他的牺牲是完全的牺牲。 dan korbannya bernilai kekal. 那么这个祭物有永恒的价值。 Dia pengantara yang sempurna dan 他是一个 pengantara yang kekal. 中保，但是它也是一个很完全的中保，它是一个永恒的中保。
Tuhan memberkati firman. 愿神祝福神的话。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Berkati firman-Mu ya Bapa, 求主祝福主的话， supaya kami boleh memahami makna kenaikan Yesus ke 让我 surga. 们能够明白神的话的意义。 Yesus naik ke surga untuk menandai kepengantaraannya yang kekal. 主耶稣升天是要我们知道，他是保证我们每个人得着永远的生命。 Kepengantaraannya yang sempurna 他成为中保，完全的中保。 dinyatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. 这就是告诉我们，主耶稣坐在上帝的右边， Dan di sorga, di bait Allah yang sorgawi, dia menjadi pengantara yang 那 selama-lamanya. 么在天上，他成为我们一生的中保。 Terima kasih ya Bapa. 谢谢主， Terima kasih untuk karya Yesus yang 谢谢 sempurna. 主耶稣给我们的救赎之恩。 Terima kasih karena Roh Kudus telah terus memberikan pengertian buat 谢 kami. 谢主耶稣，因为圣灵不断给我们明白神的话。 Berkati umat-Mu ya Bapa, 求你祝福你的子女们， supaya punya pemahaman iman yang dalam. 让我们有真正明白主的话。 Dengar doa kami 谁听我们的祷告？ dalam nama Tuhan Yesus. 耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。